project E, page 85. Alright, kamu dah ready dah? Alright, so kita akan buat 47, 48, 49. 47, 48, 49. Kalau sempat 49 lah, kalau tak sempat tak apalah. Kita 47, 48 pun dah cukup bagus dah. Alright, so kita akan buat allow users to enter the amount the money spent in a day by 12 different users. Okay, kalau kat sini macam biasa, dia array ni, dia actually dia sama je dengan looping sebenarnya. Okay, cumanya array dia main memory. Okay, tengok 12 students. Okay, 12 orang pelajar. So setiap orang akan enter money yang dia spend each day. Okay, day tu kita tak kira lah, dah masa satu hari lah. Kita ambil satu hari, ada 12 orang. Okay, so 12 orang ni kita akan jadikan dia sebagai looping dan juga size of array. Okay, ni adalah loop dia dan ni juga adalah size of array. Okay, macam mana kita nak define size of array? So kita kena define dia masa kita buat declarations. Okay, okay, firstly kita declare array. So macam mana kita nak declare array ni? Baik, kalau tengok soalan ni, kalau kamu tengok soalan dia ada 12 different students. Okay, 12 different students. Maksudnya kena ada 12 data, ada 12 elements. So apabila ada 12 elements, so size dia ada 12. Okay, jadi di sini kita kena letak sebelum tu kita tengok apa kita nak pakai dia punya variables. Kita pakai money spend, boleh? Okay, so kita pakai variable sebagai money spend. Okay, money spend. Kemudian kita letak dia punya data type dia adalah double. Ya, double sebab dia duit kan. Boleh tak kita kalau kita assume int saja? Tidak, sebab ada sen. Ya. Saya nak kita assuming saja. Okey, tak apalah. Okey. Itu declaration dia. Double, square bracket, kemudian dia punya variable. Okey, variable ni kamu letak, kita letak new statement. Okey, new statement and then kita salin balik dia punya data type double and then kita letak dia punya ni. Dia punya size and terminator. Okey, size di sini. Size di tengah-tengah double ni. Di tengah bracket ni pun parameter juga nama dia. Okey. So size di money spend. Apa dia? Yes, crash. So kena ada underscore. Okey. Okey, underscore new double. Kemudian dalam square bracket ni parameter di dalamnya adalah size of array. Size of array kita kalau ikut soalan dia minta 12 data, 12 different students. So ada 12 elements, ada 12 data. So maksud dia kat sini kita kena letak 12. Okey. Boleh? Kalau dikata di sini contoh soalan lain yang BMI ni, okey, calculate the BMI 15 customers. So maknanya 15 dia punya size of array. Okey, and then kita letak 15 lah di sini. Okey, dalam assignment kamu tengok ada berapa diminta. Berapa size array dia assignment kamu. Itu kamu kena check balik. Okey. Baik, declare, kita dah declare array. Itu sajalah declaration dia. Okey, declaration ni dia ada banyak cara . Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan initializer. Initializer ni kita kena letak dia punya initial value dia dulu. Initial value. Contoh. Okey, ini contoh . Contoh yang kita pakai initializer. Besok kalau dah keluar soalan, kamu tahulah benda ni initializer. Okey. Baik, contoh double. Saya nak copy saja dulu, senang. Okey, double.
Okey, dia punya sintaks untuk apa? Untuk ni pun sama. Okey, cumanya dia akan ubah. Dia akan ubah di sini akan ada size 12. Okey, kemudian di sini bukan lagi size dia, tapi di sini adalah dia punya value dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12. Itu dia punya elemen dia. Nampak? Okey. So kat sini double. Okey, pula ada 12. Kemudian yang ini kamu tak boleh buat di sini. Kita kena declare di atas. Okey, ni 12. Kemudian dia ada 12 elemen, kita terus assignkan dia dengan value. So setiap elemen dia ada value dia sendiri. Okey, ini dipanggil sebagai initializer. Tapi saya tak buat initializer sebab kita ada input. Okey, bila masa kita nak guna initializer, bila sudah ada value yang tertentu untuk setiap index. Okey. Baik, untuk case kita ni kita tak ada initializer, kita terus saja pakai kita kosongkan dulu, kemudian kita akan inputkan dia punya value. Okey. Baik, yang ni kita buang. Ni example saja. Alright. Okey, kemudian apa yang perlu dibuat? Declaration sudah, kemudian diminta kita enter amount the money. Enter amount the money. Okey, maksud dia setiap students akan enter amount of money. Okey, maksud dia di sini kita kena buat looping. Okey, kita kena buat looping. So loopingnya kita akan guna for. Okey, kita akan guna for statement. Kemudian kita letak satu variable katalah saya suka I. Kita letak I. Okey, macam biasa initialize to 0. Okey. And then dalam looping kita ada 3 elemen kena ingat initialize, I equal to 0, conditions. Okey, conditions less than. Baik, less than looping dia berapa ni? Kita boleh letak 12, tak ada masalah. Boleh juga letak 12, nak letak 12 sebab kita tahu tu ada 12 size, array ada 12. Okey, mesti sama size dengan array. Okey. So yang ni saya buat input and process. Okey, dalam satu. Okey, 12 sebab size dia adalah this is size of array Okey, kemudian counter increment plus and open braces dan terus saja buat close braces. So this is close braces for end of for statement. Okey, nampak? So kita akan buat di dalam looping for. Okey, kemudian 12 ni, 12 normally orang tak akan guna exact numbers Orang tak guna exact numbers. Biasanya dia akan guna apa? Dia akan guna satu variable lain iaitu statement iaitu statement length. Okey, length dia money spend. Okey, money spend ni adalah variable kita tadi, variable array tadi dot kita pakai function length. Okey, tu cara yang kedua. Boleh nampak? Cara yang pertama kamu terus saja straight away kepada size, iaitu 12. Cara yang kedua, kamu gunakan function length. Okey, function length. Atau satu cara lagi, okey, ada 3 cara ni. Kamu assignkan satu variable lain. Contoh let's say variable size array equal to so kita ambil yang ini. Money spend dot length. Okey. Money spend dot length. Kemudian kita letakkan di sini size underscore array. Tu. Okey. Kenapa ada
Kamu pakai dolar ke? Saya tercampur. Saya tercampur coding PHP pula. Okey. Okey, saya tercampur. Okey. Itu pakai I saja kan? Tak ada dollar sign lah. Sorry. Ini patutlah senyap semua. Okey. Okey, size array. Size array adalah declare sebagai int. Kemudian I adalah int. Nah, okey. Tu ada 3 cara tu. Okey, jadi kalau soalan keluar macam-macam cara, so jangan pening . So ada 3 cara kat sini. Alright, so yang pertama sekali kita nak buat input. Okey, input biasanya kita akan guna ac.next. AC kan? So kita punya variable kita lain. Baik, input kita ambil dia punya money. Okey, money underscore spend ni kita punya variable equal to sebelum tu biasa kita buat macam ni system.out.print. Okey, enter amount money spend a day. Okey. Baik, kita promptkan message je dulu. And then money spent equal to, kita pakai object variable kita adalah scanner object kita lah abc dot next double. Okay. Baik, ini cara yang biasa kamu buat kan? Cara biasa kamu buat. Tetapi untuk array ni kamu kena letak square bracket pada money spent, pada variable. Okay, square bracket, dan di dalam square bracket kamu letak variable I sebagai parameter. Ini penting ni. Nampak ke? Nampak, sir. Okay, increase. Okay. Nampak Okay, so yang pentingnya di sini. Ni saya highlightkan yang biru ni. Okay, dia ada command I kat situ. Square bracket I. So ini menandakan dia adalah array. So bagaimana dia berfungsi ni, money I ni. Sedang dia looping dia bermula dengan 0. Okay, looping bermula dengan 0. Dan jika I dia 0, and then money spend 0 di sini. Okay, money spend 0. Kemudian user akan input by keyboard. So let's say ada RM2 and then they put RM2. Okay, jadi money I ni, I0 is RM2. Okay. So elements, saya tarik balik elements, kemudian array, kemudian index, kemudian data. Okey, nampak Okey, array kita tadi adalah, saya ulang balik ni, money spend, saya tulis proper sikit. Money spend. Okey, index dia is a 0. So data dia, let's say 30. Okay, so element, this is the first element. Okay, this is element, this is array, this is index, and this is a data. Okay, and then pada loop yang kedua, okay, jika I equal to 0, I equal to 0, and then apabila I equal to 1, so dia increase 1, so dia akan masukkan second elements, and then masih lagi simpan di dalam array yang kita declare, which is index number increase 1. Okay, and then user will input some data, let's say 40. Okay, data is a user's input. Okay.
And then apabila kemudian dia akan loop sekali lagi, loop I equal to number 2, so increasing I, so elements increase 1 and then become third element, okay, third elements, and then still masih lagi kita pakai array yang sama, okay, array yang sama, and then index will increase 1 become 2, number 2 index, and the data user input, contoh user input let's say 60. Boleh? Okay, so benda ni berlaku, looping ni akan berlaku sehinggalah I less than 12. Less than 12 maksud dia I 11. Boleh? I is 11. So while I 11, so element become 12. Okay, elemen akan menjadi 12 punya elements. And then array masih lagi sama, minus span. And then dia punya index, index ikut nombor I, iaitu 11. Okay, and then this is the data, the last data, let's say 10. And then dia akan stop loop. Kenapa dia stop? Sebab dia sudah sampai 11. Dia sudah capai dia punya conditions. Condition dia sudah capai true. Okay, ini adalah fungsi bagaimana input berlaku, input array. Okay, baik, kemudian kita nak keluarkan dia semula. Okay, dia so sekarang data ni semua telah disimpan di dalam array 30, 40, 60, bla 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 sampailah the last elements. Okay, baik, ini cara nak input array. So ada soalan? 2 line je, apa susah? Okay, dalam dalam kamu punya assignment, assignment kamu kena pastikan apa benda yang inputnya. Setiap input tu mesti ada array. Okay, kena pastikan. Kadang-kadang kat sini dia ada money spend, ataupun kat sini dia tulis apa? Mungkin dia nak dia ada banyak. So yang ini money spend, yang ni mungkin dia masukkan class name, ataupun di sini mungkin dia dimasukkan mark. Nampak So kat sini kita ada 3 array, money spend, class name dan juga mark, which is di dalam satu looping. Macam juga assignment kamu nanti, kamu tengoklah ada berapa dia punya array dia. Dan kamu kena define array tu di dalam looping. Okay, so macam mana kamu nak define bergantung pada soalan. Sama ada dia kena nak input, output ataupun minimum maximum. So dalam case ini semua adalah input. Sebab apa? Sebab ada command next. Okay, baik, kita balik pada soalan tadi. Okay, next question. Apa lagi dia nak? Alright, spend in 12. Okay, then 47 settle 48. Allow users to enter the amount of money spent by 12 different students and print the maximum and minimum spends. Okay, dalam array, apabila kita masukkan data ni, and then dia akan simpan di dalam memory komputer. So apabila disimpan dalam memory komputer, kita boleh panggil semula. Berbeza dengan looping biasa, dia tak simpan dalam memory. Dia akan hilang gitu aja. Input, the first element input, and then second element input, the first element akan hilang. So dia akan ganti dengan elemen yang terbaru. Okay, so kamu tak boleh recall yang input yang pertama, kedua, ketiga. Tak boleh call balik. So kalau array, kamu boleh call balik elemen pertama sampailah elemen yang keberapa kamu nak. Even bukannya call semua, kamu nak ambil certain index, certain element pun kamu boleh. Contoh katalah kamu nak ambil index nombor 2 ni. Okay, elemen index nombor 2 ni. Kamu nak panggil dia.
Just system out print money spent. Yang nombor 2. Okey, contoh. Okey, contoh Contoh saya nak panggil elemen nombor 5. Okey, elemen nombor 5. So letak saja system out the print. Okey, kemudian apa nama elemen kita? Money spend. Okey, and then letak nombor elemen di dalam dia. Kita nak call dia nombor elemen yang keberapa? Contoh. Okey. Contoh je saya nak ambil elemen nombor 2 ni. Ni nombor 2, elemen nombor 2 ni. Okey. So jadi saya hanya letak nombor 2. Itu saja nombor 2. And then close output. So apa yang dia keluar adalah apa outputnya di sini? Dia akan keluarkan output elemen yang ketiga. Okey, index number 2. Okey. Index number 2, so dia akan keluarkan. Itu saja cara dia. Okey, kata contoh lain. Okey, katalah nak total. Okey, total elements. Total element 4 and 6. Contoh. So, kita nak tambahkan elemen 4 dan elemen 6. Okey, untuk elemen 4, I dia sama dengan 3. Kena faham ni. Elemen 4, which is I dia mesti 3. Okey, and then elemen 6, I dia mesti 5. Index, sorry. Bukan I, index. Okey. So kita nak total upkan dia elemen 4 dan elemen 6. Okey, jadi kita buat macam ni je. Total equal to okey, kita punya variable. Okey, variable kita money spent. Okey, so berapa indeks di dalam dia? Indeks dia adalah 3. Nampak? Indeks dia 3. Indeks 3 menandakan this is element number 4. Okey, element number 4. Okey, dia minta total kan? Tambah. Okey, money underscore spend. Okey, so nak tambah berapa ni? Nak tambah index number 5. Okey. So yang ini yang ini adalah elemen number 4. So ni adalah elemen number 6. Okay, elemen number 6. So di mana berapa elemen number 4 dia? Contoh kat sini elemen number 4 tak ada. Elemen number 6 pun tak ada. Okey, contoh dia kalau katalah elemen number 4 tadi adalah 30 tambah let's say elemen number 6 is 50. So total equal to 80. Okey, so dia akan system out print 80. Okey. Alright, so itu adalah proses operations dalam array. Okay, so kena faham tu. Okay, baik, kita pergi pada soalan. Dia nak minta apa tadi? Dia nak minta maksimum. Okay, kita buat maksimum dulu Kita buat maksimum. Alright. Baik, untuk maksimum saya jelaskan hari tu mesti berada di dalam looping. Perlu tak kita buat looping yang lain? Boleh juga nak buat looping yang lain, tak ada masalah. Tapi why not kita pakai looping yang ada saja? Okey, kita pakai looping yang ada saja. Okey, bagaimana kita nak buat maximum money spent? Okey, so kita buat apa dulu?
apa dia punya command dia untuk cari maksimum? Bermula dengan apa? Ada siapa tahu? If process. Yes. If lah. Macam biasa. Jangan tanya kah se, jawab je terus. Okay, if. Then apa lagi? Ingat lagi tak? Money spent more. Okay. Yes, money. Okay. Money spend. Okay. Lagi? More than. Okay, more than. Maximum. Yes, yang ini kita buat variable. New variable. Maximum spend. Boleh? Rasa yang tu money spend tu kan perlu ada tu kotak kah? Yeah, janganlah cakap kotak. Malu saya dengar. Ni kamu kena record ni. Apa nama dia tu? Apa nama dia tu? Yang square bracket. Square bracket. Yes, sebab di dalam ni variable yang kita guna ni, ini adalah variable array. Jadi setiap variable array mesti ada square bracket. Dan apabila square bracket ni berada di dalam looping, kamu perlu kena letak dia punya counter increment dia. Apa counter untuk looping ni? I. Yang ini, tengok money spend ABC next double. Ini I. Kemudian line yang kedua, money spend yang ni nak jadi maksimum pun, ini guna I juga. Kenapa guna I? Sebab dia di dalam looping I. Okay, so dia punya counter dia lah I. Variable dia adalah I. Jadi kita pakai I lah. Kalau counter dia U, dia pakai U lah. Okay, apa-apa sajalah variable. Okay, untuk money spend ni, maximum money spend ni, kita tak perlu letak square bracket I. Tidak perlu. Yang ini one. Sebab apa? Kita nak cari satu saja. Apabila satu, tiada square bracket. Okay. And then kita close bracket. Kemudian apa lagi dia punya command dia? Zakwan. Okay lah. Zakwan lambat jawab. Okay. Maximum money spend equal Money spent. Okay, money spend. Okay, selesai. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Betul ke saya buat ni? Tiada sir. Tak ada. Betul tak saya buat ni? Sir, kalau di bawah tu tak perlu ada square bracket ke sir? Ya, kena ada. Saya dah sebut tadi. Apa-apa variable array yang kita pakai. Okey, apabila berada di dalam looping, kena ada square bracket. Di luar pun kena jugalah square bracket. And then, dia punya parameter dia adalah I. Mesti kena ada. Okey, sebab apa? Sebab I ni, macam saya sebut tadi, dia merujuk kepada nombor indeks, nombor I. Kalau I dia 2, and then dia ambil lah 2 tu ke dalam square bracket, 2. So, dia rujuk kepada situ. Okey, dan indeks ni dia akan merujuk juga kepada indeks array index ni, dia adalah address kepada memory. Apa yang memory tu simpan. Contoh, index 2 ni disimpan 60. So dalam memory dia simpan number 60. Okay, itu dia punya function dia. Alright. Okay, siap dah kita punya maximum. Dan kita buat lah output dia. Output dia berada di luar looping lah kan. Okay, system dot out dot print. Okay, so
maximum spend is maximum money spend. Okay. Kita ambil balik dia punya maximum punya variable. Okay. Okay. So yang ini coding untuk find maximum value. Okay, in array. In array. Okay, now going to the second problem is the find the minimum value in array. Okay, kan nak cari yang minimum value. Kita nak cari minimum value. If, sir. Sama juga. Ya, sama juga. Sama juga Baik, saya akan ambil balik benda ni, nak jimatkan masa. Saya copy dan saya modify. Okey, apa yang saya nak modify di sini adalah dia punya operator. Dia punya relational operator dia saya akan tukar kepada less than. Okey, kemudian max ni saya tukar kepada minimum spend. Dan saya tukar juga max ni kepada minimum spend and money spend. Masih lagi menggunakan array I, masih lagi menggunakan array I. Okey. Kemudian sistem outprint saya copy saja, kamu tak boleh copy macam ni Okey, so saya tukar kepada minimum spend equal to minimum spend di luar looping. And loop situ. Okey, siap dah kita punya array untuk mencari money spent by 12 students. Okey, kita nak input, kita sudah inputkan dia di sini. Okey, itulah input. Kita akan input setiap satu orang akan input value dia. Okey. Kemudian sambil dia input, dia akan cari maksimum antara 12 orang tu, dia akan cari yang paling tinggi. Okey, maximum value. Kemudian kita dah cari, nak cari minimum value dalam 12 orang dan kita outputkan dia. Okey. Ada soalan nak tanya? Minimum, maksimum dan juga input array. Yang ada merah ni kamu buat sendiri lah nanti. Ini benda simple je ni. Okey. Ni expector tak ada semua. Kamu buat lah. Okey, ada soalan nak tanya? Jangan lupa initialize Initialize maximum money spend dengan initialize minimum money spend. Okey. Baik, soalan yang seterusnya. Apa yang dia nak lagi? Sum of spending within a day. Yang ni kita kena pakai kumulatif. Kumulatif. Okey. So jumlah input kamu kena kumulatifkan dia. Kumulatif di dalam looping. Benda ni berlaku di dalam looping. Sum of spending within a day. So dalam satu hari tu ada berapa jumlah? Let's say ada 12 orang student. Okey, dia akan masukkan value. Setiap value tu dia akan tambah. Dia akan bertambah. So kita buat kumulatif formula. Alright. Baik, bagaimana nak buat kumulatif formula? Di mana nak buat kumulatif formula? Di dalam atau di luar? Anyone? 5 minit je ni. Di luar. Siapa jawab di luar tu? Sam. Oh, Ina. Dalam bah. Okey, so yang ni
find sum. Okay. Okay, yang ini kita buat di dalam looping. Masih lagi di dalam looping tu. Okay, macam mana formula dia? Total boleh? Boleh pakai total spend? Boleh. Okay, total spend equal to apa variable lagi yang kita nak pakai sebelah depan ni? Total spend plus input variable. Okay, good. Total spend equal to total spend plus apa tadi ini? Input variable. Input. Okay, apa input variable dia? Kamu nampak di atas tu? Atas tu sudah input. Apa variabelnya? Tu je cara dia. Apa input variable dia? Money spent square bracket. Yes. Faham pun. Okay. This one. Ini input statement. Input statement. Okay. So, input statement ni ada input variable. So, ambil je input variable dia. Dan letakkan di tepi tu. Apa susah? Masih lagi gunakan array. Okay. And then semicolon. Total spend. Siap. Dan di mana kita punya output? Mana letak output? Kita nak outputkan total spend ni supaya orang lain tahu. Satu line je sebenarnya kita nak cari summing up ni. Cumulative ni. Satu line je. Pening-pening apa-apa. Farisa. Mana Farisa? Yes, sir. Kat luar. Okay, so kat sini kita buat sistem outprint. Oh, dah start dah Masjid. Okay, sistem outprint total. Apa susah? Total spend. Apa variable total spend? Total spend. Itu saja. Total underscore spend. Siap satu program kita. Ini kalau kamu buat terus dekat apa? Assignment pagi ni kamu type siap terus. Boleh hantar dah besok. Okey, ada soalan nak tanya? Hari ni kita dah buat maximum minimum dengan total kumulatif untuk array.